Pilih pulau. Ya, terima kasih Datuk Dr. Mursi kerana memberi peluang balik pulau untuk mengambil bahagian dalam membahaskan bagi maksud B41 Kementerian Pelajaran. Pak Menteri, saya ingin penjelasan Pak Menteri secara spesifik. Saya dimaklumkan mengenai bagi tujuan kajian semula dasar pendidikan negara terdapat laporan yang disiapkan. Kalau betulkan saya, maklumat saya dapat ialah 12, hanya 12 laporan saya siap. Adakah betul? Kalau betul, kenapa 12? Dan persoalan dia, kalau 12, kenapa dianya tidak dicetakkan untuk dikongsi dengan semua dengan izin stakeholders? Dan di sini bagi saya terutama kita penggubal dasar, penggubal undang-undang di parlimen ini. Dan saya juga dimaklumkan bahawa laporan tersebut bersifat rahsia. Jadi saya rasa tidak mungkin dasar pendidikan dapat dibentuk dengan baik dengan pendekatan rahsia, kerana dengan izin untuk melihat masa depan masyarakat Malaysia ini, lihatlah sekolah dia. We build a school to build a nation. Pak Menteri, saya nak tanya di sini Pak Menteri, saya mengalu-ngalukan mengambil kira perkembangan semasa bahawa dasar pendidikan perlu dikaji semula, tetapi yang ingin saya cadangkan seperti yang saya katakan sebelum inilah, pendekatan itu mestilah satu pendekatan yang muafakat sifatnya. Muafakat ini bukannya diarti kata bahawa kepentingan kaum ini kurang penting daripada kaum ini, kepentingan kaum ini lebih penting, kelompok ini lebih penting. Saya rasa muafakat yang perlu dicapai kali ini ialah dengan menghormati, menyantuni ke semua keperluan semua kaum, ingin saya katakan di sini. Kerana Pak Menteri, dalam rangka dasar pendidikan negara, saya pun tak faham di sini dasar pendidikan, Kementerian Pelajaran, saya rasa itu perkara pertama kena buat, tukar sebagai Kementerian Pendidikan. Itu pun tak jelas. Menteri, ingin saya tanya di sini, kalau Menteri boleh senaraikan, saya dipahamkan bahawa perundingan-rundingan ini telah dilakukan Datuk Pengerusi di pelbagai tempat. Dipahamkan diturun ke negeri-negeri. Mak Menteri, kalau boleh dengan seterus mungkin nyatakan Dewan Mulai ini di mana tahap rundingan tersebut, siapa mereka ini yang terlibat, senaraikan mereka. Kerana saya nak tanya, adakah orang politik yang terlibat merencanakan dasar pendidikan? Adakah yang terlibat ialah orang kita panggil orang falsafah pendidikan? Kalau orang falsafah, kita nak tanya falsafah pendidikan mana yang diangkat? Paulo Freire ke, John Dewey ke, ataupun Ibn Khaldun ke? Kita nak faham, kerana bagi saya dasar pendidikan mempunyai asas ketamadunan yang tinggi. Ia bukan satu perkara yang bersifat secara sengaja. Yang Mak Menteri, saya punya pandangan, perlukah kita di dalam merangka to design a new education system? Siapa kita? Adakah orang politik ataupun orang-orang ialah orang pendidikan? Tetapi di sini kalau pendekatannya tidak telus, tidak jelas, sehingga hari ini sehinggakan saya rasa di peringkat pakatan pun kita wujud Wabi Chong Eng mewakili ahli jawatankuasa pendidikan bagi pakatan DAP, rakan saya daripada SIG, itu orang daripada Jabatan Pelajaran, amat berpengalaman. Saya tak pasti sama ada beliau dijemput ataupun tidak. Saya kebetulan walaupun bukan latar belakang pendidikan yang kuat, tetapi diberi amanah mewakili Parti Keadilan. Adakah kami dipanggil rundingan dan sebagaimana? Kalau rundingan yang nak dicapai iaitu di atas kata muafakat, we accord each other differences, dengan erti kata mendasari apa yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Apa termaktub dalam perlembagaan Malaysia ialah keadilan untuk semua. Dan kalau Mak Menteri tahu, di dalam preambel UNESCO memang jelas dikatakan di situ pendidikan ada kaitan dengan isu-isu keadilan, isu-isu kebebasan. Dia bukan wujud dalam satu perkara yang vacuum ataupun terpisah-pisah. Jadi Mak Menteri, saya mengatakan bahawa kalaulah pendekatan rundingan sekarang ini yang kita tidak tahu secara terbuka. Saya kata begitu sebab saya tidak tahu bagi Parti Keadilan, saya tidak dapat maklumat. Kalau Mak Menteri ada laporan itu, saya mahu dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Kerana bagi saya, kalau sebanyak 35 juta untuk menampung pelaksanaan kajian semula dasar pendidikan negara, saya tengok lebih kurang sama penting macam unit penjaramaan negara. Unit penjaramaan pun dapat 30 juta. Dasar pendidikan yang mana menentukan masa depan, falsafah pendidikan pun 35 juta. Di mana sebenarnya? Adakah ianya dibuat di atas satu jumlah yang sebenarnya saya rasa tergesa-gesa, ataupun ianya memang melalui satu perancangan yang terperinci? Saya mohon penjelasan Menteri. Yang ingin saya katakan di sini Mak Menteri dalam kerangka umum,
Yang diperlukan di negara ini adalah dasar pendidikan yang memenuhi tuntutan-tuntutan kepelbagaian bangsa. Saya berkata di sini, saya dengan yakin mahu satu sistem pendidikan yang berlaku adil kepada semua bangsa. Tak kira China, India, Kadazan, Bajau, kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak, tidak lagi timbul yang mana indoktrinasinya. Kita tahu pendidikan ini ialah ideological sifatnya, tetapi bukan ideologi yang sempit. Kita tahu dulu Alliance Party, Parti Perikatan yang timbul sebagai satu parti dokongan rakyat Malaysia. Mungkin ideologicalnya sebegitu, tapi perkembangan masyarakat hari ini dengan respon-respon masyarakat bawahan dan sebagainya, saya rasa ianya perlu menggambarkan tuntutan-tuntutan masyarakat semua pada hari ini. Dan tidak akan timbul macam tadi dasar pendidikan, golongan istimewa, golongan pekak. Saya ucap tahniah kepada rakan saya daripada JB, Johor Bahru. Berterus-terusan, dia bukan lagi melihat kerangka pendidikan dari aspek parokial, aspek narrow, aspek yang kedaerahan, tetapi dia melihat daripada aspek hak asasi manusia. Education as a human right, education sebagai hak asasi, tidak kira yang istimewa, tidak kira yang kalau nak pakai bahasa kita kampung cacat lah, tapi dalam bahasa sekarang kita sebut orang kurang upaya, orang istimewa. Ini telah dihujahkan dengan secara konsisten Sri Gading. Saya ucap tahniah kepada Johor Bahru. Tetapi kita hari ini, saya rasa hari ini Menteri pun saya tahu bergelut dengan urusan berinteraksi dengan pendidikan kaum Tionghoa. Bagaimana ianya perencana, saya perlu diambil kesempatan ini. Kalau cita-cita Paguh mahu mewujudkan penyata Muhyiddin, saya rasa kena buat cara lain lah. Sebab penyata Razak pun kita lalui, penyata Rahman Talib pun dengan penuh saya rasa cabaran. Kalau ianya tidak dilakukan cara berhati-hati, saya kata kepada rakan saya daripada Timbalan Menteri, ini merupakan mimpi, nightmare kepada Barisan Nasional kalau ia tidak dibuat dengan sebaik-baiknya. Kerana isu pendidikan ini ialah isu yang sensitif. Dan saya cadangkan Mak Menteri, belum terlambat, kalau cita-citanya murni, ianya perlu diadakan dengan seterus mungkin. Bermuafakatlah kita untuk kepentingan semua kaum. Dan saya rasa Mak Menteri, 35 juta ni saya tidak ada masalah kalau janjinya lah untuk membawa sistem pendidikan yang lebih berlaku adil kepada semua kaum, seperti mana yang kita dalam Dewan ini nak capai. Yang akhir sekali ingin saya katakan dalam konteks dasar pendidikan negara ini juga, Mak Menteri, libatkanlah tokoh-tokoh sastrawan negara. Kita angkat sastrawan negara ni bukannya sebagai nak bagi pingat semata-mata. Beliau sepatutnya saya cadangkan menjadi penasihat kebudayaan. Pak Samad Said ada, yang Dr. Rizwan ada. Janganlah. Tak boleh ketawa pula tu. Kita bukan nak angkat dia, nak bagi dia sebagai pemegang anugerah tetapi tidak punya peranan. Bagi dia jadi penasihat kepada Dr. Wee Ka Siong kita. Kalau saya boleh sebut sebagai menteri yang berbahasa Melayu dengan baik, tahniah. Tapi bayangkan yang menggubal buku teks orang lain, yang pakar kebudayaan orang lain. Kita panggil semua. Kalau tokoh Cina pun kalau ada, panggil. Sebab tak mau timbul lah interlok punya polemik dan sebagainya. Kerana bagi saya, mereka-mereka ini punya kepakaran, boleh menyumbang untuk pembangunan bangsa. Okey, rakan dari Pergau. Terima kasih YB. Saya tertarik pada ucapan YB tadi. Baru saya masuk, tapi saya nak minta juga pandangan YB tentang sistem pelajaran kita yang terlalu mencondong kepada peperiksaan selama ini. Kita tengok seolah-olah pelajar-pelajar kita, murid-murid sekolah rendah kita dilatih untuk menjawab soal objektif saja. Mereka lebih mementingkan kelulusan dan kecemerlangan dalam peperiksaan, bukan sekadar di kalangan ibu bapa tetapi di peringkat sekolah. Ada persaingan, digalak-galakkan di antara sekolah bahawa mereka harus mencapai sebaik-baiknya dalam keputusan peperiksaan untuk direstui sebagai sebuah sekolah yang boleh menghasilkan keputusan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi adakah YB juga nak cadang kita supaya Kementerian Pelajaran meninjau, melihat semula dengan seriusnya membetulkan penyerungan kepada peperiksaan itu. Okey. Terima kasih Tebrau, satu soalan yang amat baik.
saya bersetuju dengan Teberau, tetapi saya mengambil pendekatan bahawa peperiksaan punya tujuan tertentu. Tetapi yang ingin saya boleh kongsi, Tuan Menteri, di negara-negara lain, kebetulan saya sedikit pengalaman di Amerika Syarikat, pendekatannya lebih pada project oriented daripada exam oriented. Maksudnya anak-anak kita diberi satu pendekatan dikatakan project, dan di situ pula ada perkara yang saya rasa sebenarnya diperlukan dalam sistem pendidikan kita, ialah mengajar anak-anak kita apa yang dipanggil sebagai interaksi, berinteraksi. Yang kedua pula berkolaborasi. Dan ingin Mak Menteri, ingin saya katakan, apabila saya kata muafakat pendidikan itu, komponen dia adalah dua. Pertama ialah interaksi, yang kedua ialah kolaborasi. Jadi akan berlaku interaksi, kolaborasi untuk bigger agenda, keadilan untuk semua, maka satu dasar yang lebih kohesif yang mana akan menguntungkan semua orang. Tambahan. Terima kasih Ahmad. Dah habis masa dah, Ahmad. Sikit lagi. Saya minta maaf, ni kawan saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Teberau Saya kena tak ikut payahlah, nasihat. Ahmad. Saya ikut nasihat. Terima kasih, terima kasih. Tan Sri, Dr. Pengerusi, terima kasih di atas peluang ini. Saya simpulkan bahawa Timbalan Menteri, kajian dasar pendidikan negara ini perlu dibuat dengan sebaik mungkin untuk masa depan negara. We build a school today to build a nation for tomorrow.